biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan kita punya tazkirah hari ini. Okey, baik. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat-sangat menarik. Apakah topik dia pada hari ini? Okey, seperti dalam poster tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan, minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan button share dan like. Okey, sebentar lagi kita akan jemput Ustaz masuk untuk menerangkan tentang topik amalan bertemu dengan Allah. Okey, hari ini topik kita adalah amalan bertemu dengan Allah. Dan sebentar lagi kita akan jemput Ustaz Sapidin Amran kita pada hari ini untuk jemput masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta bantu share dan tag kawan-kawan untuk bersama-sama kita ketahui bagaimana dan cara amalan untuk bertemu dengan Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita jemput Ustaz masuk. Ustaz, sila masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat ke? Alhamdulillah. Ustaz berada di sebelah kiri saya. Okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Sebelah kita. Okey, jadi Ustaz, hari ini tentang topik kita amalan bertemu dengan Allah. Yang ini senang ceritanya, ringkasannya tentang persiapan kita sebelum kematian. Jadi Ustaz, anak tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan pentas ini kepada Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Anwar Nordin. Saya ucapkan pada para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, bersyukur kepada Allah. Kita berada di bulan Syawal yang mulia dan mudah-mudahan di kalangan kita ada yang dah ramai selesai melaksanakan ibadah puasa sunat 6 hari, dan pada yang belum dan masih melaksanakannya, teruskan usaha agar kita dapat ganjaran setahun kita, seumpama kita berpuasa selama setahun. Inilah nikmatnya kita di bulan Syawal selepas kita menjalani ibadah sepanjang madrasah Ramadan yang lalu. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita membicarakan tentang persiapan untuk bertemu Allah, maknanya persiapan untuk menghadapi kematian. Kita beribadah. So dalam hal amalan ataupun ibadah yang kita lakukan ataupun kita kerjakan, itu sudah pasti merupakan perkara bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika mana Nabi SAW bersabda, yatbi'ul mayyita salasa, yatbi'ul mayyita salasa, yang menurut jenazah ke kubur itu salasa, ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, ahli keluarganya, harta bendanya dan amalannya. 3. Bila mati anak Adam ni, yang menurut jenazah ke kubur itu ada 3. Ahli keluarga dia, harta benda dia dan amalan dia. Fayarji usnani, 2 daripada 3 ini akan pulang, akan kembali, akan balik. Akan balik. Maknanya bila mati seorang anak Adam tu masuk dalam kubur, ahli keluarga temankan, pergi ke hantar ke kubur, namun setelah ditanam jenazah kita, maka mati kita dalam ditanam dalam kubur itu, ahli keluarga kita pun akan pulang. Harta benda kita yang pergi ke kubur diceritakan, orang cerita, harta dia sekian banyak, dia ada harta itu, dia ada harta ini. Namun apabila kita dimasukkan dalam liang lahat, kita mati, tuan-tuan yang dirahmati Allah, harta kita akan pulang, harta kita akan balik, tuan-tuan. Para penonton, harta kita akan balik, akan dibahagi-bahagikan kepada mereka-mereka yang menjadi pewaris pada harta kita. Namun yang kekal bersama dengan kita, amalan kita. Sebab tu Nabi sebut tadi apa? Fayarji usnani. 2 daripada 3 akan pulang, akan balik, kembali. Wa yabqa wahidun. Yang kekal hanyalah 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Baliklah ahli keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa amaluhu. Dan yang kekal hanyalah amalannya. Jadi, tuan-tuan, malam ni kita nak belajar, nak tahu teman setia kita adalah amalan kita. Teman setia kita yang akan menemankan kita dalam alam barzakh, dalam kehidupan akhirat, adalah amalan kita. So, sudahkah kita membuat persiapan, membuat amalan ataupun persiapan untuk berhadapan menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita kena fikirkan. Kerana apa? Walau bagaimanapun anak, isteri yang kita cintai dan sayangi, mereka tidak akan dapat menemankan kita dalam kubur. Yang menemankan kita amalan kita. Amalan sudah pasti amalan yang baik yang kita nak. Kita nak amalan yang baik kerana bila mana matinya seorang yang beriman kepada Allah SWT, maka ruhnya akan diangkat, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Malaikat akan mengambil dengan penuh kasih sayang, bercahaya ruh orang-orang yang beriman ini, lalu dipersembahkan kepada Allah SWT. Disambut oleh para malaikat. Sudah pasti kita, tuan-tuan, dalam hidup ni sejahat mana, seleka dan selalai bagaimanapun, kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan baik. Walaupun amalan kita tak baik, sebab tu kita kena perbetulkan. Perbetulkan bagi kita yang silap, yang salah, yang melakukan kesalahan, kesilapan, kealpaan, kelalaian,
kembalilah bertaubat kepada Allah SWT, perbetulkan ataupun perbaiki amalan kita. Amalan yang berdasarkan akidah yang sahih, ibadah yang sahih, yang benar. Aqidatus salimah, akidah yang sejahtera. Al-ibadatus sahihah, ibadah yang benar, yang sahih, yang betul menurut sunnah Nabi SAW. Dan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebab itu, bila mana kita hidup, kita menghadapi ujian, tribulasi, cabaran, ataupun apa-apa dugaan ujian yang kita lalui, pastikan kita mesti sedar kita akan balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Tuhan yang mempunyai milik. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mesti menyedari bahawasanya amal itu adalah teman kita yang setia. Ia akan menemankan kita dalam alam barzah. Maka kita hadiri majlis ilmu seperti ini untuk mendengar nasihat pengajaran, kerana Allah memberikan kepada kita pendengaran. Telinga, pendengaran itu fungsi pada telinga untuk mendengar nasihat-nasihat pengajaran. Kerana ramai juga, ada juga manusia, insan-insan yang tidak mahu menggunakan telinga untuk mendengar nasihat pengajaran. Ada juga mereka yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala mata tapi tidak menggunakan fungsi mata untuk melihat tanda kekuasaan, kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ada yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala akal fikiran tapi tidak menggunakan fungsi akal, fungsi otak, iaitu berfikir. Sebab tu tiga alatan ini Allah kurniakan, Allah berikan pada kita ketika mana kita dikeluarkan daripada perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kami keluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu kami jadikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran, untuk mendengar nasihat pengajaran. Allah jadikan pada kita pendengaran, tuan-tuan. Bukan sekadar telinga, tetapi pendengaran, iaitu fungsi telinga. Dapat mendengar nasihat pengajaran. Sebab tu gunakan telinga untuk mendengar nasihat pengajaran. Seperti tazkirah ataupun kuliah kita pada malam ni. Untuk kita sama-sama dengar nasihat pengajaran. Saya menyampaikan, tuan-tuan yang mendengar, ini manfaatnya majlis ilmu. Agar kita sama-sama share, sebarkan. Agar manfaat kita dapat dunia dan akhirat. Kemudian Allah beri kepada kita penglihatan. Fungsi mata tadi boleh melihat tanda kebesaran keagungan Allah. Dan akal fikiran, fungsi otak, iaitu berfikir, dapat berfikir, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita, tuan-tuan, kita kena sedar dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi, tujuan apa kita duduk di muka bumi ini. Sudah pastilah, tuan-tuan, dari segi pengabdian diri kita kepada Allah SWT itu, kita mesti sedari Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepadaku. Ini antara tujuan Allah jadikan kita. Kita diletakkan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Kita diberi tanggungjawab amanah, memikul amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Allah meletakkan, meletakkan tanggungjawab amanah kepada alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, bahkan kepada gunung ganang. Semuanya tak mampu. Fa abaina ay yahmilnaha. Semua tidak mampu memikul beban amanah itu. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Semuanya tak mampu, tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dikurniakan pengurniaan akal fikiran. Lalu manusia itu, mereka ini dengan kemuliaan yang ada pada manusia itu diberikan oleh Allah Ta'ala akal fikiran, keinginan atau nafsu boleh menguruskan dunia ini. Nafsu yang diredai oleh Allah Ta'ala untuk dilaksanakan amanah itu tadi, memakmurkan muka bumi ini. Lalu manusia sanggup memikul. Ini Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Sedangkan langit, bumi, gunung ganang tidak sanggup memikul beban amanah yang berat ini. Lalu manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah SWT, dengan hati, dengan keinginan,
kelebihan yang ada pada manusia itu Allah muliakan manusia, diberikan sanggup memikul amanah. Tapi manusia kena ingat, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu jenis dia zaluman jahula, zalim lagi jahil. Begitulah dengan amal. Bila mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amal mesti kita persiapkan. Bila lagi kita nak bersiapkan? Kalau cerita tentang kematian, agak-agak tuan-tuan dah ready ke kita untuk mati? Janganlah matilah sekarang sebab saya tak siap dengan apa amal pun. Baik, kalau begitu, bila kita nak persiapkan? Sebab tu dalam hal amal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badiru bil a'mal fitana. Bersegeralah kamu melakukan amal sebelum datang fitnah, ujian. Ujian yang maksudnya ujian terhadap iman kita. Di mana seorang lelaki boleh jadi qita'il lail al-muslim yusbihu ar-rajul mu'minan aw yumsi kafiran. Paginya dia beriman, petang ni dia boleh menjadi kufur. Wa yumsi mu'minan aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau petangnya dia beriman, keesokan paginya telah menjadi kufur. Kenapa? Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kerana mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan kepentingan dunia yang sedikit. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sedar akhirat itu adalah tempat yang menjadi tujuan, menjadi matlamat kita yang sebenar. Dan itulah darul baqa', negeri yang kekal abadi. Maka dunia menjadi ujian kepada kita sehingga akhirnya manusia leka lalai dengan keduniaan. Sebab tu dia tidak sempat ataupun tidak mampu untuk mempersiapkan amal kerana leka dan lalai dengan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maaf satu pula. Maknanya tuan-tuan, persiapkan amal. Persiapkan diri dengan amalan. Solat kita bagaimana? Adakah selama ini tuan-tuan kita sibuk dengan macam-macam kesibukan sehingga kita mengabaikan solat kita? Solat kita bagaimana? Adakah kita telah melaksanakan solat dengan memahami makna bacaan solat yang kita baca? Adakah kita telah mendapat khusyuk dalam sembahyang dan berusaha untuk mendapatkan khusyuk sehingga anugerah khusyuk itu dikurniakan oleh Allah pada kita sebelum saat kematian kita? Adakah benar-benar solat kita ini kita laksanakan dengan tujuan untuk mengingati Allah SWT? Sedangkan itu tujuan solat, wa aqimis solata li dzikri, dan tunaikanlah kamu sembahyang dengan tujuan untuk mengingatiku. Maka kalau kita masih lagi mengingati dunia-dunia yang kita cari-cari, yang kita buru-buru abaikan amal ibadat kita, khususnya solat yang merupakan tiang agama, untuk berhadapan bertemu dengan Allah. Bagaimana kita nanti dalam alam barzah yang isteri tak boleh teman, yang anak tak boleh teman kita, yang harta tak boleh membela kita, yang jawatan kedudukan kita tak boleh membela kita sedikit pun kecuali amalan kita. Sebab tu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan menjadikan kehidupan untuk menguji sebenarnya tuan-tuan, siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka matinya anak Adam yang temankan dia dalam kubur adalah amalan dia. Maka sudahkah kita persiapkan? Sedangkan kematian sifatnya mengejut. Sifat mati ni mengejut. Kematian dia akan datang cara mengejut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seorang itu telah sampai, tiba saat masanya, tidak akan dilewatkan walaupun sesaat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Kematian tuan-tuan, dia datang mengejut. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, takkanlah kita mengharapkan satu balasan yang baik, yang setimpal, sedangkan kita tidak membuat persiapan untuk menghadapi kematian itu. Itulah yang kata Nabi SAW, orang yang lemah ataupun orang yang bodoh. Dalam satu hadis Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bijak, orang yang cerdik ialah mereka yang menghisap atau menilai akan dirinya dan beramal untuk hari kematiannya. Wal ajizu, orang yang lemah, atau dalam hadis yang lain wal amiku, orang yang bodoh,
man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, iaitu orang yang memperturutkan kehendak nafsunya dan bercita-cita dengan surga Allah, mengharapkan surga Allah sedangkan dia menurutkan hawa nafsu. Inilah tuan-tuan yang kita kena sedari. Nafsu yang kita turuti dengan apa yang kita kejar, duniawi, pangkat, kedudukan, harta, kekayaan, sehingga melupakan bekalan kita bertemu dengan Allah, itu adalah satu kesilapan yang besar dalam kehidupan kita. Lihatlah orang yang telah mati sebelum daripada kita, apa yang mereka bawa. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak buat persiapan, apa yang kita boleh harapkan? Tuan-tuan mati, bayangkan dalam keadaan kita mati tuan-tuan, orang datang doakan. Agak-agak macam mana tuan? Orang doakan kita, minta Allah ampunkan. Tambah-tambah dekat Lembah Kelang, tuan, kalau orang mati ni, semayang mayat, ada yang diletakkan duit di dalam bukit. Kan? Doa kan, orang hantar duit. Letak RM1. Yang mati kita orang kaya umpamanya. RM1 je. Kan? Tuan-tuan. Bagi RM50. Oh, banyak ni. Angkat sikit, tinggi sikit tangan. Kan? Adakah boleh menjamin kita selamat? Bahkan kadang-kadang belum tentu lagi mereka itu ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, amal kita yang kita lakukan, kita mesti letakkan penuh pengharapan, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, manusia ni semuanya rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa, manusia berada dalam kerugi-rugian. Tak ada seorang pun yang untung. Suami rugi, isteri rugi, anak rugi, kita semua rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Sebab tu iman dan amal soleh perkara yang penting dalam hidup kita tuan. Iman dan amal soleh ni yang kita nak persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iman mesti diperbaharui. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau kita dalam hidup ini ada melakukan kezaliman, sudah pasti kita manusia tak lari melakukan kesilapan. Kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan salah, melakukan dosa maksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Mereka yang melakukan kesilapan ini, sebaik-baik mereka itu ialah mereka yang bertaubat. Mana orang yang berdosa ni, jalan keluar dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertaubat pada Allah SWT. Namun kalau dosa kita lakukan terhadap sama manusia, ada cara dan jalan penyelesaiannya. InsyaAllah kita akan sambung selepas ni. Bagaimana kita nak selesaikan masalah dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Silakan saudara Noah. Okay, ada soalan daripada penonton? Boleh kita sharekan? Saudara Noah, silakan. Atau Ada. Okey, ada. Okay. Alright. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan nak tanya pada ustaz ke? Kita tengok komen. Ada soalan boleh tanya. Okey ustaz. Dengarnya ustaz ada Mahat Tahfiz Ya. Mungkin ustaz boleh terang apa tu berkenaan dengan Mahat Tahfiz ustaz tu, apa nama Komtas kan? Ya. Betul. Okey, mungkin ustaz boleh terangkan Mahat Tahfiz ustaz, mungkin para penonton nak dengar sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak kongsikan pada tuan-tuan apa yang telah saya jalankan selama tempoh, saya kira dah 10 tahun berjalan. Tahun 2010 saya membina satu pusat tahfiz yang namanya Komtas. So Komtas ni Kompleks Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiyuddin. Kami buat sekolah tahfiz sukan. Kita nak melahirkan generasi yang hebat, generasi da'i, pendakwah yang boleh melaksanakan tugas dakwah melalui sukan. Saya pun tuan-tuan aktif juga sukan, alhamdulillah, bola sepaknya, badmintonnya, ya, takraw, futsal. Saya sendiri terlibat kadang-kadang dalam arena sukan ini bersama dengan masyarakat.
Jadi kita kadang-kadang kita berdakwah ni sampai terus ke dalam masyarakat. Saya join dengan mereka, terlibat dalam tournament, terlibat dalam perlawanan-perlawanan ataupun friendly match. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang baik ada pada tubuh badan yang sihat. Jadi kami buat Komtas, Komplek Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiuddin. Alhamdulillah sekarang ni Komtas telah berkembang. Kita dah ada 5 cawangan. 5 cawangan. 5 cawangan ni Anwar, kita ada Yes. ada 5 sekolah ni, 3 sedang beroperasi. 2 sedang dalam pembangunan, 1 hampir siap, 1 lagi baru nak bermula pembangunannya. Dah mulalah, cuma kita perlukan dana yang banyak lagi. Kepada tuan-tuan kita ditawarkan wakaf seorang RM50 sekurang-kurangnya, lebih baik untuk sama-sama menjayakan cawangan kita yang kelima di Kampung Batu Lapan Ijuk, dekat dengan kampung saya di sana lah. Kampung saya di sana Ijuk. Jadi pada tuan-tuan yang nak berwakaf, nak infak, ini antara bekalan yang dikata oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya semua terputus. Illa min salas. Kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. 3 yang akan kekal, yang amalan itu tak putus. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan. Kita berwakaf, kita mati. Jariah terus. Selagi orang mengaji, selagi orang belajar dan manfaatkan tempat pengajian itu dan terus menuntut ilmu. Masya Allah, itulah jalan yang pintas untuk kita dapat redha Allah Ta'ala. Ustaz, kita ada paparkan poster Ustaz dekat skrin tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ada sumbangan apa semua, kita akan lampirkan ni, okey. Yang itu ada kat depan tu. Okey, dilampirkan nombor akaun tentang Ustaz Dahmat Taufiq Ustaz lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh sumbang membantu untuk membangunkan, kita sebarkan kebaikan dan manfaat kepada orang ramai, insyaAllah semoga dipermudahkan. Ia salah satu daripada persiapan kita untuk kematian. Sesuailah dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu amalan untuk bertemu dengan Allah. Salah satunya dengan berinfak dan bersedekah, insyaAllah. Okay, betul Ustaz ya? Betul, insyaAllah. Okay, baik Ustaz. Jadi kita lagi satu nak kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ada nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di Fatih Team kita ada menyediakan pendrive persiapan kematian yang seperti yang ada dekat dalam atas tu. Pendrive persiapan kematian, kita mengumpulkan koleksi kuliah tentang persiapan kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami rakam kuliah ini selama 10 tahun. Okey, kita rakam 10 tahun dan kita compilekan jadi satu pendrive. Dan ada banyak kuliah dalam tu. Okey, ada beberapa penceramah, ada beberapa tajuk, dan boleh tengok detail dekat dalam link yang kami berikan di live ni. Dan kami rekod selama 10 tahun. So semua dalam kuliah tu dalam tu Ustaz. Ustaz ni ada tak? Ada, insyaAllah masih ada. Okey, jadi dekat dalam tu macam-macam Ustaz ada. Macam kita ada berapa? 48 jam kuliah Okey. So pamerkan dekat bawah tu dia punya pendrive dan sebagainya. Dan jadi detail nanti tuan-tuan boleh dapatkan. Jadi Ustaz, untuk yang terakhir Ustaz, apa yang pengajaran yang kita dapat pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita dapat simpulkan Ustaz tentang apa pembelajaran kita, topik kita pada hari ini, insyaAllah. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perjalanan kita di dunia ini, kita ingin mencari satu kaedah cara untuk kita berjaya dan selamat. Tetapi pasti bila mana kita berdoa, doa yang kita pohonkan antara doa yang terbaik, ringkas, padat dan jelas. Kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami dunia kami baik. Baik di dunia ni kita dapat beramal soleh, tuan-tuan. Dapat buat kebaktian. Baik di dunia kita dapat mengikut jalan yang Allah redha. Sebab tu doa kita, ikrar kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu ikrar yang kita lafazkan. Aku redha Allah tu Tuhanku. Islam tu agamaku. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul utusan. Jadi kita ikut mencontohi baginda Rasul SAW dalam kehidupan. Dunia kita akan baik. Bila mana kita berpegang kepada agama Allah Ta'ala, kita ikut jalan sunnah Nabi SAW, kita akan bahagia. Kita akan dapat kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kami ingin kebaikan, ya Allah. Kami inginkan di akhirat, ya Allah, kebaikan. Wa qina azaban. Dan bebaskan kami, ya Allah, daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita dapat bebas daripada azab api neraka Allah Ta'ala, kita orang yang sangat beruntung dan bertuah. Namun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita harapkan apa yang kita lakukan ini Allah redai. Sebab tu tadi saya sebutkan, kita nak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita ini untuk menuju akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana kita semua maklum, wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada masalah. Masalah kita apa? Dosa. Dosa ini Allah suruh kita, perintahkan kepada kita supaya menyegerakan untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan ya, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan sesama manusia. Tadi kita telah sebut dosa kita dengan sesama manusia. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Nak selesaikan dengan sesama manusia. Allah SWT tidak akan ampunkan dosa kita bila mana kita melakukan dosa pada sesama manusia. Kecuali kita memohon kemaafan kepada orang yang kita aniaya, yang kita zalimi, yang kita berdosa. Umpamanya tuan-tuan, kita berdosa dengan orang, kita mengumpat simpulan. Kita mengumpat simpulanah itu. Kita mengumpat orang itu, mengumpat orang sini. Tambah-tambah lagi dalam zaman sekarang orang menggunakan media sosial. Sampai akhirnya banyak yang jadi terpengaruh, terlibat dengan fitnah, terlibat dengan adu domba, mengeji, mengutuk, menghina dan sebagainya. Maka bila mana kita melakukan dosa itu terhadap manusia, kita kena selesaikan dengan cara apa? Memohon maaf. Bayangkan tuan-tuan, bila kita buat dosa mengumpat orang. Orang yang kita umpat mati. Macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak settlekan masalah kita? Sedangkan kita akan masuk dalam kubur. Kita akan mati, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dinilai. Saat kita tak boleh nak berkata-kata, tak pandai lagi kita nak jadi Facebooker. Facebooker yang berbuka-buka ni, bermuka-muka. Maknanya kita tak boleh lagi. Sebab apa? Kerana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bererti, tidak bermanfaat lagi harta benda. Banyak mana pun harta kita, kita tak boleh settlekan masalah yang kita hadapi. Apatah lagi dosa kita dengan sesama manusia. Wala banun, anak kita pun tak boleh bela kita. Anak kita tak boleh support kita, tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan yang ada pada kita? Kita hanya Allah terima bila mana hati kita selamat. Hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati yang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan sejahtera. Dalam keadaan selamat. Selamat ni dengan Islam. Kembali pada Islam. Perbetulkan diri kita. Selesaikan masalah kita. Bertaubat kepada Allah SWT. Memohon kemaafan pada orang yang kita aniaya, yang kita zalimi. Itu cara yang diajarkan dalam Islam. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi, kalau kita melakukan umpatan kepada orang, orang tu mati. Macam mana selesai tu? Agak-agak macam mana? Agak-agak kita nak selesai macam mana agak-agak? Tuan-tuan, kita kena ambil langkah. Dengan ilmu. Tak boleh kita sembrono je. Kan? Kita tak boleh sembrono. Jumpa pula orang yang kita umpat. Kalau kita mengumpat orang tu di belakang, caranya nak selesaikan masalah dengan ilmu, kita kena sebutkan. Dia dah mati dah. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Banyak-banyak kali kita sebut kebaikan-kebaikan dia dan memohon keampunan agar Allah ampunkan dosa dia dan dosa kita. Itu cara dengan ilmu. Tapi kalau kita mengumpat simpulan tu, tiba-tiba kita pun mengaku kita mengumpat. Dah jadi kecoh pula dia. Dia tanyanya, awak mengumpat apa kat saya?
apa benda yang awak umpat, jadi kalang kabut tuan-tuan. Begitu juga kalau kita berhutang dengan orang, kita mengambil harta orang, kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita pulangkan, betul tuan-tuan. Itu kalau sekiranya dia tahu jumlah nilai berapa yang kita hutang, kita bagi pada waris dia. Tapi kena hati-hati, kena ingat, takut salah langkah tuan-tuan, dia tak, jumlah pun tak tahu, dia kata dengan kita yang nak bayar, niat kita baik, tiba-tiba dia kata awak punya hutang banyak lagi kepada ayah saya yang mati tu. Udah jadi kecoh. Jadi kita kena bijaksana menyelesaikan hutang itu. Bayar tuan-tuan, buat kebaikan, sampaikan, cara diam. Kalau hutang tu antara kita dengan orang yang si mati yang kita berhutang, kita boleh transfer duit tu secara senyap-senyap, pulangkan secara diam-diam supaya tidak timbul fitnah. Itu dengan ilmu, bukan main sembrono saja kita nak selesaikan masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, penutupnya saya nak sebut sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini dengan cara Islam. Kita kembali kepada Allah SWT dan ingat, umur kita semakin hari semakin berkurangan, bukan bertambah. Saya hari ini tuan-tuan dah habis umur saya 43 tahun. Umur saya dah habis 43 tahun. Ini bukan ada 43 tahun, 43 tahun dah tak ada. Bukan umur saya sekarang 43, umur saya dah bertambah. Sebenarnya umur dah bertambah kurang. Hari ini saya hari ulang tahun kelahiran saya 43 tahun. Berarti 43 tahun telah pergi meninggalkan saya. Saya tak ada lagi 43 tahun tu. Yang ada hanya baki kehidupan yang kehadapan. Maka kita buat persiapan untuk menghadapi kematian dengan apa? Dengan cara berbakti. Sebab tu apa saja kita buat, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita buat apa pun. Macam saya tuan-tuan bina pondok. Tuan-tuan salurkan sumbangan untuk bina pondok. Tuan-tuan juga termasuk orang yang membina pondok. Saya menguruskan pondok. Saya mengasaskan pondok dan menguruskan pondok, menguruskan guru-guru, menguruskan urusan-urusan sekolah, pondok tahfiz dan sebagainya ini untuk manfaat di dunia dan akhirat. Tuan-tuan juga boleh terlibat sama dengan infakkan, wakafkan. Kalau kita masih sayang lagi dengan harta benda kita yang memang tak boleh menyelamatkan kita, yang akan membela kita, kita adalah orang yang bodoh, tuan-tuan. Orang yang lemah sebenarnya, tuan-tuan. Sebab kita turutkan hawa nafsu kita sedangkan kita bercita-cita, berangan-angan dengan surga Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan, kata Nabi SAW, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang bakhil tidak akan masuk ke dalam surga walau kana abidan, walaupun dia tu abid, walaupun dia seorang yang kuat beribadat. Bayangkan, orang yang kuat beribadat pun dikira orang yang tidak akan masuk dalam surga kerana bakhil. Kita yang tak kuat ibadat macam ni, tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan. Sebab itulah kita kena cari jalan untuk kita selamat akhirat dengan cara pintas, antaranya sedekah, wakaf, zakat. Tunaikan zakat yang wajib, wakaf yang sunat, infak fi sabilillah. Kita laksanakan segala amal-amal ini untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat kebaikan, kebaikan itu untuk diri kamu, bukan untuk orang lain, tuan-tuan. Kita buat baik itu untuk diri kita, untuk tenangnya kita di akhirat. Sebab tu selepas kesukaran, fa inna ma'al usri yusra. Selepas kesukaran ada kesenangan. Maknanya kalau cabaran hidup kita di dunia ni, kita diuji dengan macam-macam ujian, selepas ujian tu pasti ada kemudahan yang Allah berikan pada kita. Begitu juga dalam fitnah dunia yang penuh dengan pancaroba ni, bila kita diuji susahnya di dunia ni, dengan nak jadi orang baik ni susah, nak beramal ini kena mujahadah. Tapi ingat, kita akan dimudahkan nanti dalam kubur. Kita akan dapat rehat. Orang-orang yang berjuang ni, tuan-tuan, kita yang berjuang ni, tuan-tuan, ikhlas lillahi ta'ala, sukar, susah, perit menghadapi kesukaran. Tapi ingat, waktu kita dalam kubur nanti rehat. Tuan-tuan pilih mana? Pilih macam mana? Nak rehat dekat dunia atau susah dekat akhirat? Atau sebaliknya, susah di dunia, sabar di dunia dengan ujian, pelbagai ujian, tapi rehat dalam kubur. Sudah pasti kita nak rehat dalam kubur.
Sebab tu apapun doa yang diajar oleh Nabi SAW, kita mohon pada Allah Ta'ala, minta mati yang baik, penamat yang baik. Sebab tu apa yang kita buat, walaupun macam mana keadaan teruk kita, tapi bila mana kita dekat hampir dengan kematian, kita tak boleh leka lalai, kita kena sedar, kita kena perbaiki diri kita. Mulai saat kita dengar tazkirah pada malam ini, mulai saat ini kita buat perubahan dengan kefahaman, bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan ilmu dan kefahaman. Kita perbetulkan diri kita, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, tuan-tuan. Sebab tu kalau doa, kita doa ya Noah, kita doa minta pada Allah Ta'ala agar Allah matikan kita dalam keadaan baik, kita minta dengan baik. Dengan nada yang perlahan, yang lembut. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta Allah ringankan azab kematian ini, sakaratul maut. Kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Main baca suka-suka, main baca dah laju. Sakaratul maut, maut dengan maut je kan. Qablal maut semua bunyi maut laju baca doa. Tak baca pelan-pelan. Qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Minta dengan lembut, dengan nada yang perlahan agar Allah matikan kita dalam keadaan baik. Cuma kita perbetulkan semasa kita berpeluang, sebab peluang tidak datang selalu. Maka Allah Ta'ala beri peluang pada kita, jangan sia-siakan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan niat tujuan yang kita lakukan ini, ikhlas mata-mata kerana Allah, Allah tolong kita, Allah bantu kita kerana kita tidak ada daya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan. Allah saja yang punya daya dan kekuatan itu. Kita lemah, tuan. Gantunglah pada Allah Ta'ala. InsyaAllah, tuan, sama-sama kita bertemu lagi. Ada soalan. Kita nak naikkan soalan kita sementara kan. Jadi ada daripada soalan daripada sahabat kita, Ustaz, Wan Su nama dia. Okay, saya nak ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua yang sedang menonton, dan terima kasih juga kepada yang komen di bawah tanya apa khabar, Assalamualaikum Ustaz, dia orang bagi salam. Kita nak raikan mereka ya Ustaz, boleh ya? Kemudian boleh, Ustaz, ada orang mengucapkan selamat hari lahir Ustaz kali yang ke-43. Okey, jom kita paparkan. Okey, poster Ustaz kita. Okey, selamat hari lahir ke-43 Ustaz Safidin Amran. Okey, semoga diperolehi umur yang berkat. Amin. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita komen dekat bawah. Selamat hari lahir Ustaz Safidin. Okey, komen kat bawah ramai-ramai. Okey, selamat hari lahir Ustaz Safidin Amran. Okey, yang ke-43. Alhamdulillah, syukur. Okey, baik Ustaz, soalan berbalik kepada soalan penonton kita tadi ya Ustaz, Wan Su. Soalannya berbunyi begini ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Adakah jika mengupah orang membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada arwah sampai pahalanya kepada si mati? Okey, saya ulang sekali lagi. Adakah kita mengupah orang membaca Al-Quran untuk dihadiahkan pada arwah sampai pahalanya kepada si mati? Bagaimana Ustaz? Kita baca Quran, hadiah pada arwah, sampai tak pahala dia pada si mati? Gitu. Okey. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi maknanya kita buat satu amalan yang kita mengharapkan agar Allah Ta'ala menerima. Jadi khusus tadi doa kepada orang yang kita buat amalan tadi, kepada orang yang mati. Ya, amalan macam mana tadi? Macam mana amalan kepada orang yang telah mati? Kita macam ni. Kita upah orang baca Al-Quran. Upah. Okey. Baik. Upah dia, lepas tu untuk hadiahkan kepada si matilah benar cerita dia. Sampai tak pahala tu. Gitu. Kita upah. Contoh, kalau kawan saya meninggal, kita upah dia baca Quran, pahala sampai tak pada si mati. Baik. Perbezaan pendapat ulama ni ada di situ. Ada yang berbahas panjang tentang perkara ini, ada yang menyatakan sampai kepada si mati. Bila mana kita mengupah orang baca Al-Quran agar dia membacakan Al-Quran, niat supaya pahala bacaan Al-Quran itu dihadiahkan kepada si mati. Secara ringkasnya ada pendapat ulama mengatakan ianya sampai. Jadi itu khilaf para ulama.
yang tak perlu kita perdebatkan sehingga menjadi masalah sesama kita. Itu cara menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya nak mencari perdebatan, sedangkan ulama-ulama dulu telah selesaikan masalah perbezaan pandangan pendapat ini yang tidak menjadikan permasalahan, kita lah sebenarnya bermasalah kerana kita mencari jalan untuk bertadika. Jadi insya-Allah kita ambil pandangan pendapat yang mengatakan boleh benar, boleh kita upahkan orang baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita doa agar Allah Ta'ala terima ibadat ataupun bacaan Al-Quran itu kepada si mati. Jadi boleh kita amalkan insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, alhamdulillah kita sudah berakhir di penghujung rancangan, dan sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan nanti dulu kita akan minta Ustaz doa sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingin maklumkan bahawa sini insya-Allah ini adalah program yang kita akan buat berterusan. Ini adalah program yang terbaru, ini first program yang kita buat selepas PKPB, di mana kita akan buat live secara daripada mana? Daripada office ke rumah. Okey. Jadi kita tak ada buat live dari masjid lagi dah. Jadi kita akan buat sebagi dirumpa, dan ini projek yang pertama kami insya-Allah dengan usaha sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan insya-Allah kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari esok kita akan bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa 3-4 kali seminggu insya-Allah kita akan buat kitab hikam. Jadi insya-Allah kita akan penuhi waktu malam kita dengan kuliah-kuliah yang bermanfaat insya-Allah, dan kita akan bawakan live para asatizah kita daripada tempat mereka sendiri insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ketinggalan. Hari ini bersama dengan Ustaz Sabidin, esok insya-Allah bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, hari Khamis pun ada, hari Sabtu Ustazah Nur Hafizah Musa lagi, dan begitulah kita akan berjadual. Nanti kan update di Fatih Team, Facebook Fatih Team, update terkini daripada kami insya-Allah. Jadi Ustaz, kita penutup kita minta Ustaz doakan insya-Allah. Sebelum saya berdoa, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Waalaikumsalam kepada Salimah Kasim Zahabah, Ari Witri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wan Hasnuddin. Semoga usaha Ustaz membangunkan Komunitas berjalan lancar. Tahniah. Terima kasih, doakan agar terus dapat membangunkan Komunitas untuk kita, untuk umat semua. Ya. Dan pada Hajah Rohila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rozi Asri, selamat ulang tahun kelahiran USA. Ini sahabat nama sekolah saya ni. Ya. Terima kasih doanya pada saya. Aisyah Yusra, selamat hari lahir Ustaz. Moga Allah Ta'ala kurniakan Ustaz kesihatan yang baik, bahagia, amin 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 ya Rabb. Terima kasih banyak. Ustaz Azwan Hafiz, Masya Allah Ustaz Azwan Hafiz, mantan IPK, Allah. Sekarang dah USA Ustaz. Terbaik mantan IPK. IPK ni Imam Port Kelang. Okay. Itukah. Okey, nampaknya tengok Ustaz baca hari lahir semua, terus tersangkut Ustaz Okay, tak mengapa insya-Allah. Jadi harap Ustaz kalau boleh sambung lagi kita sambung. Jadi Ustaz terputus di situ insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya begitu saja sampai di sini. Nanti insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain rancangan, di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ku kenal Tuhan yang satu, pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di
Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.